عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minina wal mu'minat, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati dan diridai oleh Allah. Pada hari ini kita sama-sama meraihkan sambutan Idul Adha Al-Mubarak. Di seluruh dunia umat Islam melaungkan lafaz Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sama-sama kita membesarkan Allah. Sama-sama kita mengagungkan Allah. Ucapan yang disuruh dan disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Inilah ucapan yang menyatu padukan umat Islam daripada seluruh pelosok dunia, daripada seluruh bangsa dan keturunan. Walaupun berbagai warna kulit, walaupun berbagai keturunan, walaupun berbagai bahasa yang dituturkan, mereka dipertautkan oleh Allah dengan Allahu Akbar, dengan Islam yang diturunkan oleh Allah menjadi agama yang dianuti oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alangkah bertuahnya kita. Alangkah baiknya kalau seluruh umat Islam dapat mengamalkan perpaduan ini di dalam kehidupan mereka sehari-harian. Alangkah baiknya kalau seluruh umat Islam meletakkan Allah di hadapan dalam segenap urusan. Allahu Akbar. Alangkah baiknya kalau umat Islam di seluruh dunia dapat bersatu padu di atas kalimah ini. Betapa hebatnya umat Islam di zaman Nabi SAW. Apabila mereka semua melupakan keturunan mereka dan meletakkan Allahu Akbar di hadapan, mereka bersama-sama berjuang, bersama-sama dengan baginda Nabi SAW, mengangkat panji-panji Islam di bawah lafaz Allahu Akbar. Mereka lupa mereka Quraisy, mereka lupa mereka bangsa yang lain daripada Quraisy. Tapi apa yang mereka sematkan, kami orang Islam, kami akan bersatu padu teguh di bawah kepimpinan baginda Nabi SAW, di bawah payungan naungan Al-Quranul Karim. Mereka berjuang dengan tulus dan ikhlas, dan tumbanglah musuh-musuh kufar yang begitu hebat seperti Rum dan Parsi di bawah naungan Allahu Akbar. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Ta'ala telah mengalahkan musuh-musuh Islam ini. Dengan sendirinya Allah Ta'ala tumpaskan musuh-musuh umat Islam di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah rahmat Allah. Apabila umat Islam bersatu padu di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Justru marilah kita umat Islam pada hari raya yang penuh barakah ini,
Kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersatu padu di bawah panji-panji Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan kalam Allah. Wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah. Bidinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kamu bercerai-berai, berpisah daripada kalam Allah, daripada kitab Allah, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya ini tuan-tuan, kita panggil dia sebagai Idul Adha, hari raya Korban, sebagai mengingati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran bagaimana keluarga yang hebat ini, yang mesti dijadikan sebagai ikon, sebagai contoh oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdidh zalimin. Maksudnya, ingatlah tak kala Allah menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perintah ujian. Lalu Nabi Ibrahim lulus dengan sempurnanya, dilaksanakan semua perintah Allah tersebut dengan jayanya. Lalu Allah menyatakan, wahai Ibrahim, akan aku jadikan engkau sebagai contoh tauladan dan ikutan kepada seluruh umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah juga anak cucu aku, keturunan aku sebagai contoh tauladan kepada manusia. Allah menyatakan, wahai Ibrahim, tidak termasuk dalam janji aku ini orang-orang yang zalim dari kalangan anak cucu kamu. Tuan-tuan, manusia yang paling dahsyat diuji di dalam hidupnya adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Perintah Allah sangat hebat kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ujian Allah sangat hebat. Tapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang ulul azmi tidak pernah merungut dalam hidup mereka. Mereka adalah orang yang berpegang perintah Allah, mesti dilaksanakan dan ditunaikan sebaik-baiknya. Tak boleh dalam hati mereka ada perasaan tak berapa seronok, ada perasaan rasa galat dan sebagainya. Ini perintah Allah yang mesti diletakkan sebagai keutamaan. Al-Imam Ibn Katsir ketika menghuraikan ayat ini, dia kata bahawa antara ujian yang Allah takdirkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama sekali, ayah dia adalah merupakan seorang penyembah berhala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dia. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. Dalam Quran Allah sebut, ingatlah tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayah dia, wahai ayahku, pasal apa ayah pi jadikan tokong, patung yang ayah ukir itu sebagai Tuhan? Pasal apa tak mau pi sembah Tuhan yang menjadikan ayah dan juga menjadikan seluruh alam? Hebatnya, seorang anak tidak ikut kekufuran seorang ayah. Seorang anak berusaha untuk membetulkan kesalahan seorang ayah. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji dengan raja dan seluruh pemimpin umat pada masa itu, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Mereka itu kufur dan menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang bersendirian untuk menyedarkan masyarakat tentang kesilapan dan kesalahan mereka. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim bertindak nekat. Akhirnya dia masuk ke dalam kuil dan dia patahkan beberapa berhala yang kecil dan dia gantung kapak itu di berhala yang paling besar. Tujuan dia supaya masyarakat berfikir. Dan esoknya Nabi Ibrahim telah ditangkap dan dibicarakan. Bila ditangkap, Nabi Ibrahim ditanya, adakah kamu yang mematahkan patung-patung kecil ini? Nabi Ibrahim berdialog dengan begitu hebat dan bijak. Bal fa'alahu kabiruhum hadha.
kapak itu berada di tangan patung yang paling besar. Pastilah patung yang paling besar itulah yang mematahkan patung-patung yang kecil. Lalu raja marah. Raja kata, takkanlah patung boleh angkat kapak. Takkanlah patung boleh berjalan pergi katok kuil-kuil ni, patung-patung yang kecil ni. Lalu Nabi Ibrahim kata, kalau patung ini yang kamu anggap sebagai Tuhan angkat kapak pun tak boleh. Pertahankan diri pun tak boleh. Tuhan apakah yang kamu sembah ini? Tuhan yang kamu minta macam-macam, tapi dia tak boleh pertahankan diri dia. Kenapa tidak sembah Allah yang menjadikan kamu? Akhirnya Namrud telah mengarahkan supaya Nabi Ibrahim dibakar. Inilah ujian Allah. Dalam berdakwah, Nabi Ibrahim sanggup berhadapan dengan hukuman bunuh. Dibakar sampai hangus oleh Raja Namrud. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dicampakkan ke dalam api yang marak bernyala-nyala, maka Allah berfirman kepada api tersebut, Qulna, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat sentosa bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, diuji lagi. Antara ujiannya, dia menikah dengan isteri yang pertama, Siti Sarah. Hampir 70 tahun, nikah tak ada anak. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah putus asa. Tiap-tiap hari lepas mayang dia doa, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tak pernah sekali pun dia mengeluh, tapi dia tetap berdoa. Akhirnya Allah Ta'ala bagi permintaan dia dimakbulkan oleh Allah. Sabar dia, tabah dia, redha dia dengan ujian Allah. Allah gantikan doa dia itu dengan 2 anak yang soleh. Ibu-ibu, bapa-bapa, sabarlah dengan anak. Ada orang diuji oleh Allah tak ada anak. Ada orang diuji oleh Allah dapat anak, tapi anak dia Down syndrome. Ada orang diuji oleh Allah dapat anak, tapi anak cacat. Ada orang diuji oleh Allah dapat anak-anak tak cacat, tapi perangai jahat. Ada orang diuji oleh Allah dapat anak-anak bodoh. Ada orang diuji oleh Allah, ada anak-anak pandai sangat, tapi tak peduli mak bapak, dan macam-macam ujian. Ini semua ujian. Ibu-ibu dan bapak-bapak kena doa berterusan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami anak isteri yang menjadi penawar mata hati, penyejuk mata hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Terus berdoa dan Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim. Doa dia dimakbulkan oleh Allah. Tapi lepas doa makbul, Allah uji lagi. Lepas dia dapat anak daripada bini yang nombor 2, yang bernama Siti Hajar, Allah perintahkan supaya Nabi Ibrahim bawa anak dan bini. Anak yang dia lama dah menunggu-nunggu doa minta anak, tiba-tiba Allah suruh bawa anak ni, tinggalkan di tempat yang tak ada orang, tanah gersang di bumi Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia arahkan bawa anak pergi tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Masa tu tak ada orang. Wadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ni lembah ni tak ada tanam-tanaman, tak ada air, tak ada orang, tinggal. Allah suruh balik. Sampai isteri dia punya hebat. Wanita yang solehah yang cukup hebat, yang ibu-ibu kena contohi. Seorang wanita yang sangat taat kepada suami, Siti Hajar. Dia tanya kat laki dia sepatah aja, Allahu amaraka bihada. Abang tinggal kami di tengah padang pasir ni, tak ada air, tak ada apa, tak ada orang dalam kemah ni, Allah suruh kan? Perintah Allah kan ni abang? Nabi Ibrahim angguk, dia terus diam. Sami'na wa ata'na. Taat dia kepada Allah, taat dia kepada Rasul, taat dia kepada suami. Dia tak merungut, dia sabar dan dia redha. Sebab itulah tiap-tiap kali orang pergi mengerjakan ibadat haji, orang kena ulang perbuatan Siti Hajar. Siti Hajar ni bila suami dia tinggal, air dah habis, dia naik atas bukit Safa dan bukit Marwah cari air. Dia berjalan sampai 7 kali berjalan cari air, duk tinjau tang mana ada air.
Dah lah pokok tak ada. Orang tak ada. Nak tanya siapa pun tak boleh. Sabar dia. Tiba-tiba anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam yang masa tu baby lagi. Tendang pasiak dan dari pasiak itulah memancut keluar air Zam-Zam. Lah ni siapa pergi Mekah pun. Dia kena tawaf. Lepas tu kena sa'i. Di antara Safa dan Marwah. Ulang perbuatan Siti Hajar. Wanita yang menjadi idola ikon kepada orang yang salihah. Orang perempuan kena taat kepada Allah, Rasul dan suami. Sebagaimana taatnya Siti Hajar kepada suaminya. Apabila suaminya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak cukup sekadar itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak cukup dengan ujian itu. Selepas daripada anak dia dah pandai berlari. Ada setengah ulama tafsir kata umur lebih kurang 13 tahun. Ada setengah kata tak sampai. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Bila anak dia dah cerdik dah. Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah pergi tengok anak dan bini. Bila pergi tengok anak dan bini, sampai di sana dia tidur semalam aja Allah bagi mimpi. Mimpi apa? Mimpi sembelih anak dia. Mimpi seorang rasul adalah wahyu daripada Allah. Apabila Allah nak suruh, Allah suruh kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang melalui perantaraan malaikat Jibril. Kadang-kadang Allah ilhamkan terus ke dalam hati Nabi. Mimpi Nabi Ibrahim wahyu. Dia bangkit tidur tuan-tuan. Dia cari anak dia. Nama dia, anak dia Ismail alaihissalam. Dia cerita ke anak dia. Anakku, ayah malam tadi diberi mimpi oleh Allah supaya sembelih kamu. Tuan-tuan, seorang anak yang sangat hebat. Yang bernama Ismail alaihissalam. Bila ayah dia kata Allah suruh sembelih. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah buatlah. Kalau itu perintah Allah. Hebatnya tarbiyah seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Dia didik Nabi Allah Ismail seorang-seorang. Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah tinggal. Ismail ni dengan mak dia balik. Maka Siti Hajar membesarkan Ismail bersendirian. Tapi tarbiyah yang dia tanam kepada anak dia cukup hebat. Yang ibu-ibu kena tiru. Taatkan Allah dan Rasul. Taatkan ayah kamu. Ayah kamu tu Rasul. Ayah kamu tak main tengok kita ni pasal dia Rasul. Dia taat perintah Allah. Dia tinggal kita dua beranak tahun ni pasal perintah Allah. Tak pernah sepatah pun dia hasut anak dia benci kepada ayah dia. Tak pernah sepatah pun dia hasut ayah kamu tak guna tinggal kita berdua. Tak pernah pun dia sebut benda negatif tentang ayah dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Apabila dia sebut aja ayah dia kata wahyu suruh sembelih, dia kata ayah sembelihlah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Insya-Allah saya sabar, saya redha, saya anak yang soleh. Allahu Akbar. Tuan-tuan, anak yang begitu hebat. Ayah nak buat apa ayah buat kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ringkas ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam bawa anak dia, tuan-tuan, nak pergi sembelih agak jauh daripada rumah di kawasan Mina. Tu pagi kemarin. Siapa yang menunaikan ibadat haji, mereka akan mula-mula sekali lepas daripada Muzdalifah, mereka kena pergi melontak di Jamratul Aqabah. Perbuatan melontak tu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila sampai di situ, Iblis duk tunggu. Iblis kata, duk buat apa ikut apa? Ha? Gila. Takkanlah dia, Allah nak suruh dia sembelih anak. Nabi Allah Ismail alaihissalam ambil batu. Dia tengalung tuan-tuan Iblis pada pagi tersebut. Dia ambil, dia balin. Dia kata Allahu Akbar rajman li syaitan wa hizbih. Dengan nama Allah, aku lontak, aku balin, aku tengalung syaitan dan sekutu-sekutu syaitan. Sampailah apabila kita menunaikan ibadat haji, semua orang kena buat benda yang sama. Kata Imam Ghazali rahimahullah, walaupun nampak kita lontak tu hanyalah seketul batu yang kecil,
Tapi dalam hati kita kena ada keazaman untuk kita buat seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mereka takkan ikut hasutan iblis dan syaitan. Azam kita tuan-tuan dalam hidup, kita tak mau ikut hasutan iblis dan syaitan. Tapi yang kita nak ikut perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun dalam keadaan kita rasa mungkin kita yang akan jadi mangsa dan sebagainya. Nabi Ismail tahu dia lepas ni dia akan disembelih oleh ayah dia. Dalam keadaan macam tu pun dia kata aku takkan ikut hasutan iblis dan syaitan. Berapa ramai di kalangan kita, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa yang hidup dalam keadaan ikut hasutan iblis dan syaitan. Kadang-kadang ada orang perempuan yang lawan suami jadi derhaka kerana ikut hasutan iblis dan syaitan. Anak-anak yang hisap dada. Anak-anak yang melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Anak-anak yang derhaka kepada ayah dan ibu pasal ikut hasutan iblis dan syaitan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bila sampai ke Mina, tuan-tuan, Nabi Ismail kata ke ayah dia, Ayah asahlah pisau bagi tajam, supaya sehari kalau sekali semelih terus saya ni mati. Yang kedua, ayah, ambil baju saya ni. Ayah, kalau mak teringat kat saya, bagi baju ni suruh mak cium, bagi hilang rindu. Yang ketiga, saya nak pesan kat ayah, lepas ni ayah duduk dengan mak ni, jangan bagi budak-budak duduk main depan rumah kita. Takut mak teringat. Kesian kat mak. Allahu Akbar. Kemudian dia kata, ayah, sehari masa semelih sekali lagi ni ayah ikat tangan saya. Ayah ikat kaki saya. Takut saya meronta-ronta, saya lari bila sakit. Sian kat ayah tak boleh laksanakan perintah Allah. Ayah tutup mata. Ayah ambil kain ni tutup mata. Supaya ayah tak kesian dekat saya. Kan? Nabi Ibrahim pun ambil kain tutup mata, pegang pisau, letak aja kat leher anak dia. Bila dia mula tarik, wa fadainahu bizibhin azim. Allah perintahkan supaya malaikat Jibril tarik Nabi Allah Ismail alaihissalam dan ditukar dengan kibas peliharaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Buka-buka mata, tengok-tengok anak dia duduk berdiri sebelah dengan malaikat Jibril. Yang dia sembelih, itulah kibas yang dijadikan sebagai gantian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita nak kena ingat, tuan-tuan, bukanlah cerita sembelih korban sahaja, semata-mata. Inilah permulaan korban manusia yang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup dia nak sembelih anak bila Allah suruh. Kita, tuan-tuan, bukan Allah suruh sembelih anak. Allah suruh didik anak. Nabi SAW pesan, muru sibyanakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Suruhlah anak kamu sembahyang waktu umur dia 7 tahun. Tiba kalau anak kamu tak mau sembahyang umur 10 tahun. Jangan kata nak sembelih anak, nak tiba anak tak sembahyang pun pak tak sangguplah di akhir zaman. Zaman kita dulu, kalau anak tak mau pergi mengaji Quran, pak tibai. Serah kat guru Quran, kalau tak mau mengaji tok guru Quran tibai, pak kata hang lari aku tibai 2 kali. Sebab tu kita dulu semua pakak khatam Quran. Tok guru tibai, pak kata terima kasih ustaz, pecah rotan saya beli lain. Pasal pak ni tahu anak adalah amanah dan tanggungjawab. Walaupun kena tibai ke asal jadi orang. Tapi pak lah, tuan-tuan, dia nak pergi tibai cikgu pula. Dia pergi marah cikgu pula. Padahal ini tanggungjawab dia untuk mendidik anak sehingga jadi anak itu insan soleh, insan yang solehah. Mailah, tuan-tuan, kita ambil iktibar dan pengajaran. Bukan senang nak lahirkan anak sesoleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akhir zaman, salah satu dari petanda akhir zaman kata Nabi dekat dengan kiamat, anak derhaka bersepah-sepah. Anak derhaka merata-rata. Anak tak taat perintah ibu dan bapa. Anak merengui. Anak kasar. Apabila mak bapa panggil dia buat dak dan sebagainya. Di akhir zaman. Ni kata Nabi SAW.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah korban. Sebab itu marilah apabila kita meraihkan Idul Adha, kita buat korban dan kita menghayati semangat korban. Sebagaimana yang disebut di dalam ayat tadi, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW tentang korban ini. Tuan-tuan, korban ini dalam mazhab kita Syafi'i sunat muakkad, dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah wajib. Berdasarkan kepada sabdaan Nabi SAW, man wajada sa'atan li an yudhahi falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, siapa yang ada kemampuan, tiba-tiba tak mau bawa korban, Nabi kata tak usah duk main semayang dengan kami. Nabi marah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sahabat Nabi, kalau dia ada kambing seekor pun dia akan heret, dia akan pergi buat korban. Sebab dia tahu Nabi tak suka umat dia yang kedekut. Marilah sempena dengan Idul Adha ini, tuan-tuan, kita mengambil roh semangat korban ini untuk berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan keluarga kita keluarga seperti mana keluarga Nabi Ibrahim. Pak dia soleh, isterinya solehah, anak-anak dia tak ramai, tapi anak dia adalah Nabi. Kita kadang-kadang anak kita tak ramai juga, tapi anak kita kadang-kadang tak semayang pun ada. Ada orang lagi ramai anak dia, ada yang selok pendek, ada perempuan pakai skirt, ada perempuan tak reti tutup aurat, dan macam-macam. Na'udzubillah. Marilah kita bina kembali keluarga kita, jadikan seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Salatlah kamu tulus ikhlas kepada Allah. Sembelihlah ibadat korban. Sesungguhnya musuh-musuh kamu, mereka lah yang akan pupus keturunannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأتم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Marilah sama-sama kita hidupkan amalan berkorban di dalam masyarakat kita. Selain daripada kita korban kabau, lembu dan kambing ni, kita korbankan tuan-tuan perasaan cinta kepada dunia, kita masukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Kita korbankan nafsu kita. Kita tak mampu sembelih lembu kabau, sembelihlah nafsu kita. Biar nafsu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih.
Tak beriman seseorang kamu sehinggalah nafsunya ditundukkan sampai dia ikut apa yang aku suruh. Marilah tuan-tuan, kita korbankan perasaan ego. Buang jauh-jauh tuan-tuan perasaan sombong takabur. Kita bina kesatuan ummah. Perpaduan ummah didasarkan kepada taqwa kepada Allah. Kita letakkan di hadapan kita Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Mari sama-sama kita besarkan Allah dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah akan turunkan rahmat dan bahagianya untuk kita dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pastikan bila kita buat ibadat korban, buatnya kerana Allah dan ikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat korban ni sebagai tanda ketaatan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cari pahala, kita nak bersedekah, kita nak bagi kat fakir miskin, bagilah daging yang mentah kepada fakir miskin. Jangan kita duk kalut nak buat kenuri. Kalut nak buat balik, nak buat kenuri sampai lupa korban ni hendaklah diagihkan daging yang mentah kepada fuqara wal masakin. Nak buat kenuri, satu bahagian yang kita punya. Kita bagi 3 tumpuk. Tumpuk yang pertama fakir miskin, tumpuk yang kedua bagi hadiah pada jiran-jiran, dan tumpuk yang ketiga bahagian kita. Inilah yang kita masak dan kita bagi kepada jiran-jiran makan sebagai silaturrahim. Marilah tuan-tuan, kita eratkan hubungan silaturrahim sesama kita. Ingat tuan-tuan, tak boleh masuk syurga orang duk berkelahi. Tak boleh masuk syurga. Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak boleh masuk syurga orang yang putus silaturrahim. Berapa lama dah orang Melayu duk pakat berkelahi? Berapa lama dah adik-beradik pakat berkelahi? Duk berebut kuasa, duk berebut kata. Lupa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila raya kita diperangat, lepas tu kita pakat lupa balik. Mai kita jana tuan-tuan silaturrahim kerana Allah. Kita kuatkan perpaduan ummah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah bagi bahagia dunia, Allah bagi bahagia akhirat. Mari tuan-tuan kita tingkatkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab satu selawat Allah akan balas dengan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kau bagilah taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, sultan-sultan kami. Ya Allah, berilah kepada mereka tuan-tuan, kepada mereka ya Allah, berikanlah kepada mereka taufik dan hidayah agar raja-raja kami di setiap negara, setiap negeri umat Islam ini dapat menjadi pembela dan pemelihara agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau bantulah raja-raja kami. Bantulah pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi penyatu-penyatu kepada rakyat-rakyat jelata di bawah mereka. Ya Allah, kau bagilah taufik dan hidayah kepada raja-raja kami agar dapat mentadbir dan memerintah kami ya Allah dengan adil dan saksama mengikut syariat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah diri kami mak pak ni sebagai mak pak contoh dan tauladan seperti mana kau jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan isteri-isterinya sebagai contoh dan tauladan, mak pak yang soleh dan solihah yang menjadi contoh kepada anak sehingga anak menjadi anak yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Ya Allah, jangan jadikan kami ni mak pak yang menjadi fitnah kepada anak kami. Ya Allah, kalau kami salah, bantulah kami, perbetulkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mak bapak yang dapat bawa anak-anak kami menuju syurga-Mu ya Allah, sebagaimana yang Kau firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan anak pinak kamu daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman,
peliharalah kami dan anak pinak kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai kata kami selama ni silap didik anak kami, perbetulkanlah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, agar dapat kami membawa kembali keluarga kami ini menuju syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat padamu, taat pada Rasul, taat kepada kami, dua ibu bapa mereka, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dan anak pinak kami dari mara bahaya, dari penyakit wabak yang tersebar, yang menyebar di negeri Kedah dan juga tempat-tempat lain, ya Allah. Ya Allah, ada kata di antara kami ada yang kena COVID, ada di antara kami yang kena influenza, ada di antara kami yang kena penyakit lain. Kau sembuhkanlah, ya Allah. Kau jadikanlah, ya Allah, ada di antara kami yang dapat mencari penawar buat penyakit dan wabak yang telah kau turunkan ini, ya Allah. Ya Allah, andai kata wabak ini kau turunkan kerana dosa-dosa kami, kesialah kat kami, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami sedar dan kami tahu kami banyak melakukan kesilapan dalam hidup. Ya Allah, kami banyak tersasar daripada syariat-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Bagilah taufik hidayah kepada kami, agar kami terus istiqamah di atas petunjuk dan hidayah-Mu sampai kami mati dalam redha-Mu, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar walillahil hamd.